Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi dalam channel aku, channel yang membincangkan tentang bicycle. Mungkin sekarang bicycle, dulu ada buat video pasal outdoor. Alright, apa khabar korang semua? Sihat ke tak sihat? Video ni sempena PKPD ditamatkan di Selangor. Alright, hari ni kita ada satu topik kita nak bincangkan. Topik pasal komponen, sesuatu komponen di dalam basikal. Topik ni agak menarik dan topik yang banyak sangat pertanyaan. Hari ni kita nak bincang tentang apa ya? Kita nak borak-borak sikit. Kita santai-santai je. Alright, hari ni kita nak cerita satu komponen ni. Tapi kita tak nak cerita macam review barang ke apa. Actually aku tak suka sangat review barang. Macam review satu barang tu macam kau baca je apa spek dia kat Google kan. Aku tak suka review macam tu sebenarnya. Sebab review macam tu orang boleh baca kat Google dia. Right, cuma hari ni aku akan share tips dan ilmu bagaimana kita nak kenal pasti wheel set. Alright, sebelum tu kita kena tahu apa itu wheel set. Balik kepada wheel set. Apa itu wheel set? Korang pernah dengar wheel set? Selalu dengar orang sebut wheel set. Wheel set ni salah satu komponen dekat dalam basikal. Senang cerita, rim tayar lah orang sebut. Rim kan, orang sebut rim basikal. Sebenarnya tu wheel set. Aku akan tunjukkan kau. Mungkin aku ada contoh. Alright, ni contoh sebuah wheel set. Nanti kita cerita lebih detail apa benda wheel set ni apa. Okay, ni contoh kau boleh tengok wheel set. Ni bersaiz 20. Aku keluarkan banyak saiz sebenarnya. Ni saiz untuk road bike. Okay, sebenarnya aku cakap ni general. Wheel set tu general, semua bike akan pakai. Alright, sebab wheel set ni semua bike akan pakai. So bagi aku, aku keluarkan wheel set. Ada wheel set saiz lain ni 16 apa semua. Tapi aku keluarkan dua wheel set ni sebagai mudahkan lah. Mungkin ada orang tak pernah tengok wheel set yang saiz besar, saiz kecil kan. Okay, itulah wheel set rupa dia. Alright, kita akan pergi kepada, kita kena pasti dulu wheel set ni apa dia punya ciri-ciri dia, kegunaan dia. Kita pergi kepada wheel set. Alright, sekarang kat tangan aku ada satu wheel set. Okay, kita lupakan dulu dia punya saiz wheel set. Okay, kita tak nak cerita pasal saiz. Sekarang kita nak cerita apa perlu ada dekat wheel set. Actually, ni wheel set tak togel sebab ada tayar. Aku malah nak cabut. Alright, yang first kita kena tahu komponen-komponen yang berada di dalam wheel set. Macam sebelum ni aku pernah buat video tentang hub. Korang boleh tengok. Okay, ni hub. Okay, korang boleh nampak ni hub. Alright, okay, ni hub. Video tu dah lama lah, 2 tahun lepas lah. Korang boleh tengok. Nanti aku letak link kat description. Okay, wheel set dia ada hub, dia ada spoke. Spoke ni atau nama lain jejari orang panggil. Orang panggil bilah lah apalah. Okay, tapi nama dia in English spoke. Okay, kita ada rim. Okay, rim. Tu 3 komponen utama: spoke, hub dan rim. Dan ni nipple. Nipple ni skru untuk ikat spoke ni. Alright, kau boleh tengok. Itu komponen utama. Semua wheel set ada benda tu. Alright, cuma beza yang ni untuk wheel set rim brake. Untuk rim brake. Dan yang satu lagi ni, alright, yang ni untuk disc brake. So kalau disc brake, macam video yang sebelum ni aku cerita, rotor dia akan rotor hub dia akan ada rotor lah untuk letak disc brake. So dia punya asas sama. Rim mesti ada rim, mesti ada spoke, mesti ada hub. Akan menjadi satu wheel set. Kita pergi kepada material lah. Okay, material wheel set ni, setahu aku dulu wheel set biasa besi, alloy, carbon, titanium pun ada. Alright, cuma yang sekarang ni yang tengah famous wheel set, yang tengah banyak di pasaran, wheel set alloy dan carbon lah. Okay, itu dia jenis material yang tadi saya sembang.
pasal material dan komponen asas yang perlu ada dalam sebuah wheelset. Okey, lepas ni kita pergi kepada spek. Maksudnya kita kena kenali wheelset anda. Macam tu lah ibarat. Okey, kita pergi kepada spek. Alright, dan aku akan share some tips dan persoalan lah. Ada certain persoalan yang selalu bermain di fikiran rider ni. Okey, kita pergi kepada ketinggian rim tadi. Okey, sini kita ambil contoh. Okey, rim ni tadi. Okey, dia ada jenis-jenis ketinggian. Macam kat tangan aku sekarang ni 50mm. 50mm ni consider permulaan untuk deep wall. Deep wall ni maksudnya wall yang dalam ataupun high wall. Ada orang panggil istilah dia high wall. Okey, deep wall ni maksudnya 50. Okey, kita ukur lah senang Kita ukur. Maksudnya okey, 50 kau boleh tengok. Maksudnya 50mm ketinggian. Alright, nanti kita cerita apa function dia, apa istilah dia orang panggil. Okey. Selalunya wheelset yang keluar kilang selalu dibekalkan dengan, bukan keluar kilang, maksudnya yang basikal yang diassemble dari kedai, selalunya wheelset standard dia akan bagi low profile lah. Low profile tu maksudnya 20mm ke 25. Lepas tu selepas 25 ke 20mm dia ada medium profile. Medium profile tu bermula daripada 25 tu ke atas. Maksudnya nak ke pertengahan 30, 45 sampai 50. Tu medium profile lah. Yang ni K50 ni sebenarnya awal permulaan untuk high profile. Maksudnya deep lah. Dia boleh maksimum sampai 80, 88, then yang full kaset tutup tu kan. Ketinggian profile tadi. Sekarang kita pergi kepada kelebaran. Okay, kita ambil vernier caliper. Aku still pakai lama ya. Aku jarang tak pakai yang baru punya. Okay, kita boleh tengok dekat sini 25 profile dia. Okay, boleh kira profile dia maksudnya kelebaran. Ni sangat important Kalau kau membeli wheelset, kau kena tengok. Takut-takut kadang-kadang kau beli wheelset tu tak boleh masuk dengan tayar yang sedia ada kau pakai. Kau kena beli tayar lain. Jarang orang perhatikan profile ni. Alright. Tu dia punya kelebaran. Kita cerita pasal kelebaran sedikit. Kelebaran ni lebih besar, actually lebih selesa. Kalau lagi kurus, more aero lah. Lagi aero. Tapi kalau nak comfort, lebih besar, lebih lebar, sebenarnya more comfort. Sebab apa? Sebab kau dah boleh pakai tayar lebih lebar. So secara tak langsung kau punya riding tu lebih comfort bila tayar kau lebih lebar. Kau rasa lagi selesa lah. Profile yang tadi aku sebut tadi, ketinggian tu, apa kegunaan? Ada certain orang cakap yang low untuk climb, yang medium untuk all-rounder, yang aero untuk high profile lah. Certain lah orang cakap. Tapi memang wheelset ni dia keluar, dia punya kronologi dia memang macam tu. Daripada mana-mana company yang buat wheelset, dia akan cakap lebih deep, lebih ni. Alright. Tapi tak semestinya high wall, maksudnya high profile, tak boleh climb. Yang apa nama tu, low profile lebih laju di climb. Right, nanti kita bincangkan kenapa dan bagaimana. Okay, pembandingan antara wheelset yang sekarang ni tengah ramai orang pakai lah. Wheelset besi bagi aku dah susah-susah jumpa sekarang ni. Untuk orang vintage bike banyak pakai lah. Alright, sekarang kita cerita kekurangan, kelebihan antara dua material. Okay, kita masuk kepada material alloy dulu. Material alloy ni kelebihan dia, satu bagi aku, durability lah. Tahan lasak tu satu. Then lebih murah, and senang nak jaga. Daripada segi
braking lah. Segi braking untuk alloy ni sebab dia ada kita ambil sebab dia ada alloy braking surface ni. So kau kalau teknik brake kau tak pandai pun, tak power pun, kau still confident kau brake. Maksudnya bukan confident brake ni, maksudnya kau brake kau tak risau, bukan kau takut jatuh, tapi kau risau dia ni rosak kan. Tapi alloy so far takkan rosak. Okay. So bagi aku alloy tu saja dia punya kelebihan. Murah lah kalau nak compare dengan harga wheelset carbon kan. Okay, dia murah dan macam aku cakap tadi, murah, tahan lasak, durability lah, boleh pakai lama. Dan mungkin spare part lebih mudah alloy kan. Kalau mostly macam wheelset untuk carbon ni kebanyakan custom made. Then kau nak custom wheelset, katakanlah spoke kau ni, kalau kau tak ada spare, kau kena cek betul-betul exactly the same size dengan hub kau tu. Kalau alloy ni mungkin banyak di pasaran. Itu dia punya kelebihan. Kekurangan dia bagi aku look je. Look alloy ni dan berat. Berat ni bila kita cerita alloy yang high profile yang low profile ni bagi aku tak berat. Yang bila high profile alloy ni dia akan tambah berat. Alright. Look lah, look. Ada orang kan suka full hitam kan, ada orang dia tak kisah sangat. Rim brake ni kelebihan carbon pula. Kelebihan dia kelebihan kelebihan satu, ringan, more stiffness, maksudnya lebih rigid. Dia kurang flex lah. Lupa tadi nak cakap, yang alloy tu dia akan ada flex sikit lah, fleksibel. Maksudnya bukannya flex tu macam terlalu ni, dia akan rasa flex lah bila kau dah lama ride kan. Right, bagi aku carbon ringan, stiffness yang ada lah carbon. Nanti aku cerita kau apa faktor-faktor yang menyebabkan carbon ni boleh stiff, apa dia punya faktor. Alright. Okay. Kekurangan pun subjektif. Orang cakap mahal kan, tapi sekarang dah banyak wheelset carbon yang mampu milik. So kau boleh dapat. Bagi aku tu saja. Tak ada banyak sangat dia punya ni. Oh, satu lagi kekurangan daripada segi braking surface. Alright. Okay, braking surface ni actually kalau carbon ni kau kena belajar teknik brake. Kau tak boleh brake macam kau pakai alloy. Katakanlah kau downhill, kalau kau pakai wheelset alloy, kau boleh tekan lama-lama. Paling-paling pun tiup kau je pecah sebab panas kan. Tapi kalau carbon ni boleh crack, boleh pecah. Sebab carbon ni dia buat dia press. Dia bukan macam alloy. Alloy ni dia potong besi tu, dia press, dia mold. Yang ni dia press. Dia press lapisan-lapisan. So benda ni lapisan sebenarnya dah di press dengan resin dia. So kadar durability untuk braking surface ni agak kurang tahan lah daripada alloy tadi. Tapi so far aku pakai okey je. Sekarang ni pun carbon dah lebih develop. Macam-macam dia orang develop sampai jadikan surface ni boleh tahan sampai 300 temperature. So kau tak perlu takut lah. Ramai yang orang tak nak pakai carbon ni sebenarnya takut isu tu lah. Bagi aku satu lagi, kalau carbon ni bagi aku dia akan advantage bila kau pakai high profile. Untuk low, selain kau nak buat wet wheel ni basikal kau, aku rasa tak apa-apa nak advantage lah sangat. Sebab low baik kau pakai alloy, harga murah kan. So kalau kau nak berhijrah ke high profile, carbon ni aku rasa satu pilihan yang bagus lah. Sebab kau dapat murah, kau dapat ringan. Kau nak, takkan kau nak upgrade wheelset ke berat kan. Aku rasa carbon ni bila dia stiff, so more respond lah. Kau rasa dia stiff, kau bila respond tu cepat sikit lah, dia tak flex. Tapi itu kau akan rasa bila kau dah experience ride tu lama kan. Kalau kau baru-baru nak ride, kau tak rasa sangat. Kalau kau dah selalu ride, kau akan rasa perubahan tu.
Okay, aku rasa tu saja kelebihan dan kekurangan. Lepas tu lain daripada price tadi, macam aku cakap tadi ya, sekarang dah ada lah macam-macam option kau nak beli. Tak semestinya kau beli mahal. Cover, wheelset cover mahal tu sesuai dengan kau. Nak bagi korang ilmu sikit. Ini bagi korang mudah nak imagine orang cakap wheelset stiff tak stiff. Ni persoalan sebenarnya. Banyak orang yang memakai, bila upgrade ke wheelset carbon, dia orang cakap stiff. Bila stiff, dia bawa terlalu keras, then dia tak comfort. So apa punca tak comfort tu? Salah satunya adalah stiffness carbon tu sendiri, stiffness material dia sendiri. Dan satu lagi yang boleh jadi punca adalah spoke. Alright, aku tunjukkan kau ibarat dia punya gambaran dia macam mana yang boleh jadi stiff dengan tak stiff tu. Alright. Okay, kita ambil tape. Okay, katakanlah ni wheelset 50mm 50mm kita ukur. Spoke ni boleh pengaruh juga untuk stiffness sesuatu wheelset tu. Alright, kita katakan spoke. Kita ambil spoke. Okay, spoke ni kita ukur jarak 25. Panjang spoke ni 25. Okay, keadaan 25. Nampak tak? Dia punya tahap stiff dia. Stop. Alright. Ni ibarat spoke tadi 25. Ni 50mm. Katakanlah kalau kau pakai low profile, kalau profile katakan 20 lah, katakan 20 mm. Alright. Kita tarik daripada sini. Tarik 28 cm lah. Okay, 28 cm panjang spoke ni. Alright. So kita kata, so dia punya spoke ni semakin senang melendut, lagi tinggi profile ni, lagi stiff. Dia punya pengaruh lagi stiff. Alright. So kepada yang korang yang cari profile tu, actually kau cari wheelset tu, actually sebelum kau cari wheelset, kau kena kaji dulu wheelset tu. Contoh kaji macam tadi tu lah. Kau jangan dah beli sebab wheelset bukan benda murah kan. Kalau invest satu, kau beli yang mahal pula katakan. So kau kena at least kau tahulah apa nama tu, profile and character wheelset kau tu. Tu salah satunya lah. Selain pada material yang stiffness, yang stiff, spoke tu mempengaruhi. Dan kadang-kadang kalau kau perasan, kenapa dia orang buat list. Kadang-kadang wheelset ni dia orang pasang, dia orang buat list. Maksudnya list tu duduk atas ni. Bukannya kadang-kadang saja-saja nak buat list ni. Sebenarnya list ni sebenarnya nak mengurangkan stiffness tu, bagi kau comfort guna. So kau dapat arrow, then kau punya spoke panjang, so lebih comfort. Right. Then kau kena tahulah serba-serbi spek yang kau beli. Itu kadang-kadang orang beli wheelset carbon pakai sekejap terus tukar. Sebab apa? Sebab rasa keras. Sebab pemilihan profile tak betul. Then dia tak tahu pun spek wheelset tu, dia ikut member je. Right. Kalau kita cerita pasal wheelset, ada teknologi wheelset daripada HCD. Dia punya wheelset, dia bagi kau arrow, tapi dia punya spoke panjang sampai ke dalam. Sebab dia tak ikat nipple dia dekat sini, dia ikat kat dalam. So dia boleh bagi kau arrow. Then wheelset dia kurangkan stiff. So kau comfort untuk guna. Tu orang wheelset mahal kan. Teknologi dia buat tu, R&D dia tu. Itu salah satu orang cakap teknologi dia lah. So wheelset head tu memang power lah. Aku rasa korang dapat gambaran lah wheelset tu macam mana sekarang ni. Dan mungkin korang dah tahu wheelset yang ada dekat bicycle kau sekarang ni apa spek, apa semua kan. Okay, soalan yang
sangat menjadi tanda tanya untuk para rider ni. Perlu ke kita upgrade ke high profile? Ataupun satu soalan lagi, bila kita perlu upgrade ke high profile? Alright. Okay, soalan ni sangat best sebenarnya kalau kita nak kupas, dan panjang kalau kita nak kupas. Tapi kita pendekkan, mungkin aku akan bagikan pendekkan, tapi gambaran dia mungkin korang boleh faham lah. Alright. Bila dan perlu ke? Okay, bila dan perlu tu kita sekalikan senang, sebab dia punya jawapan tu hampir sama ya. Alright. Bila kita perlu upgrade wheelset ni? Bila kita dah lama berkayuh, katakanlah kita gunakan low profile sebelum ni. Alright. Bila kau kayuh, power kau dah increase. Maksud power ni, kalau kau kayuh guna power meter lagi bagus, nak sukat, accurate. Tapi kalau kau tak guna power meter ni, guna insting, bila kau rasa wheelset yang kau pakai tu dah tak cukup untuk kau. Maksudnya tak cukup ni dari segi apa? Katakan sebelum ni kau boleh draft 30 ke atas kan, average 32, 33 kan, kau boleh average. Tapi dengan wheelset yang sama kau dah pakai 6 bulan, bila kau cruise, kau draft kau tak boleh lebih daripada 33 tadi. Kau push pun tak boleh. Maksudnya kat sini, power output yang kau jana untuk basikal kau tu, kaki kau keluarkan power tu, power transfer tu, dah terlebih daripada keupayaan wheelset tadi. So wheelset tadi ni dah kurang rintangan, sebab dia low profile kan. Dia dah kurang rintangan. Dia terlalu, satu dia ringan, profile dia tak mengaruh angin sangat. So bila kau dah rasa macam tu, macam tak cukup wheelset ni kan, sebab tu pula kau suka main draft yang mendata kan. Okay, so tentu kau kena tukar wheelset lah. So bila kau tukar wheelset ni, perlu ke tukar ke carbon atau alloy? Okay, kalau aku punya jawapan kau tanya, kita tak payah cerita pasal bajet lah. Kalau cerita pasal bajet, kalau kau tak ada bajet, tak payahlah tukar kan. Ni cerita perlu kau tukar kan. Kalau kau tanya aku, pergi ke carbon. Dan kalau tanya nak pergi ke mid profile ke atau high profile, itu subjektif wheelset ni sebenarnya macam senjata. Kau kena ada banyak variant lah. Basikal satu pun tak apa, tapi wheelset kena banyak. Okay. Bagi aku ke high profile. Sebab apa? Sebab kau kalau pergi ke medium profile, bagi aku, bila low profile kau pergi ke medium, perubahan tu sedikit dan kau akan cepat sebab kau punya power dah kuat. So kau akan rasa cepat. Bila nanti kau dah pakai mid, kau dah rasa tak boleh tak boleh nak push lagi. Sekejap kau pakai. So kat situ kau akan rugi dari segi investment lah. Bukan aku cakap mid profile ni tak boleh pakai. Boleh. Nanti aku terangkan bila nak pakai profile ni. Right? Bagi aku, pergi ke high profile, pergi ke 50mm. Tapi orang selalu cakap lah, kalau kau pakai wheelset besar, berat lah, nak climb berat, nak berat. Sebenarnya kalau ikut kita punya masa, kalau kau set kat kau punya data, aku climb sama je 50mm ke low profile ke, sama je dia punya masa, power input semua sama. Sebab apa? Sebab power yang kau jana tu, kaki kau tadi dah boleh bawa wheelset untuk 50mm tu. So kau nak panjat pun, nak climb pun tak ada masalah dah. So nonsense lah kalau orang cakap ni wheelset climb, ni wheelset ni. Pro rider pun pakai 60mm pun climb, tak ada masalah. So sebenarnya filosofi yang mengatakan bahawa okay, wheelset climb, wheelset ni susah, nanti berat lah, nanti ni, tu sebenarnya nonsense lah.
Bila power kau dah cukup, wheelset tu memang dah untuk kaki kau. So serta-merta kaki kau janakan power tu tadi untuk wheelset yang sesuai. Then kau time tu kau dah boleh tukar wheelset. So kau tak adalah kayu kau rasa macam asal tak boleh pergi lagi ni kan. Duduk dalam platoon tak boleh pergi, tekan-tekan nak tarik orang pun tak boleh. Sebab power kau yang kau bekalkan tu dah tak sesuai untuk wheelset yang ada kat basikal kau. So okay, high profile nak pergi ke alloy ke carbon? Macam aku tadi cakap, pergi ke carbon. Sebab kenapa tak boleh pergi ke alloy? Sebab bila kau pakai wheelset high profile alloy, kau akan menambah berat. Katakan kau pakai low profile dulu, wheelset kau 1718 lah, average lah dia punya berat. So kau pergi ke alloy yang lagi deep, lagi tebal. So secara tak langsung berat dah tambah. Kenapa kau nak tukar wheelset yang sedia ada ringan dan kau tambah berat? Tu aku cakap pergi ke carbon. Kau bukan dapat profile yang sama kau nak besar, tapi lagi ringan daripada low profile alloy kau tadi. So pergi ke carbon. So bagi aku, so kat situ kau tak adalah bazir duit kan. Kan kau nak tukar banyak kali wheelset. At least kau beli wheelset satu boleh pakai 3-4 tahun, 5 tahun okey lah. Kau cari the next wheelset. Okay, macam tu. Itu aku lah, aku punya pendapat lah. Yang aku belajar daripada pengalaman aku daripada kayu. Macam tu lah. So kau tak buang duit untuk beli alloy, dan nanti kau nak upgrade juga ke carbon kan. Halang tu beli terus. Okay, upgrade tadi. Ada certain pula kadang-kadang basikal-basikal baru ni dah dijanakan dengan dah disediakan dengan wheelset high profile kalau kau perasan Dan orang yang beli basikal baru-baru ni, bukan basikal high end pun, low end pun sama, kadang-kadang cakap berat lah wheelset high profile ni. Sebenarnya tak berat bagi aku. Sebenarnya kita kurang kayu, maksudnya kurang latihan. So macam aku cakap tadi, power tadi, kita daripada zero, power kita belum develop sebab kita baru beli basikal dan terus pakai high profile. So kau akan rasa lah berat tu starting. Tapi bila kau dah lama-lama kayu, power kau akan develop. So kau kena ada latihan je lah. So kau dah boleh bawa dah wheelset yang disediakan tu. Ada satu kes pula, beli basikal belum kayu lagi terus tukar wheelset macam aku cakap tadi. Then pergi kayu, lepas tu bong. Ya, that's why lah wheelset profile tinggi tapi dia tak boleh salurkan power untuk wheelset tadi. So power dia kurang. Then pakai wheelset yang profile tinggi, so power kaki dia tak boleh nak support wheelset tu sendiri. So dia akan rasa berat lah. Tu masalah dia, bong. Tu yang aku cakap tadi, bila kau perlu tukar wheelset ni, bila kau dah boleh janakan power yang tinggi. Ada power meter kau boleh sukat lah. Tapi bila kau dah lama kayu, kau dah rasa kekosongan. Orang cakap kau dah habis gear pun kau tak boleh tekan lagi. Orang cakap kan, ini perlu tukar wheelset ni. And the last, untuk wheelset high profile ni, ada satu kelemahan dia jugalah. Bila wall dia dah besar, okay, kita ambil. Bila wall dia dah tinggi, sudah semestinya orang cakap angin crosswind. Memang tak dinafikan bila crosswind, wheelset profile tinggi ni memang akan terasa. Tapi bila drafting, dia boleh potong angin. So kau tak boleh dapat aero, then boleh elak crosswind. Kau nak laju, kau nak aero, kau nak potong angin, then kalau crosswind kau nak elak. So susah benda tu nak develop. Tapi ada jenis wheelset, maksudnya okay, kat tangan aku ni jenis rim. Sekarang dia dah develop satu teknologi, dia membuat U-shape.
Korang perasan dia U shape. Dia tak tajam, dia tak pipih, dia bulat. Sebab diorang developkan U shape ni untuk wheelset ni supaya kau boleh dapat aero. Then aku mengurangi crosswind tadi. Kalau kita tengok diagram dia, okay, aku tunjuk diagram dia. Diagram dia, crosswind tadi, dia akan dia tak boleh dia tak terlalu pipih. Bila pipih terlalu tajam, angin tu tak boleh nak jalan Bila ada U-shape ni, angin tu akan kurang sedikit lah. Tak adalah kurang banyak, tapi okey lah daripada tak ada langsung. Alright, so bagi aku tak ada masalah kau nak upgrade ke profile ni. So bila climb tu pun okey juga pakai high profile. Sebenarnya lagi best pakai high profile bila kau nak climb, nak off saddle, sebab dia lebih stiff. Kau rasa basikal tu best ke? Stiff ke? Kalau kau pakai yang low profile, alloy lagi, material yang wheelset standard, selalunya akan flex lah. Bila kau dah lama kayu, wheelset tu bila kau off saddle, kau tekan dia akan flex. Sebab macam aku cakap ni, power kau jana terlalu kuat, dia dah tak boleh support, so dia flex. Kau tak boleh nampak flex tu sebenarnya, tapi kau akan feel, kau rasa tak pergi ya, dia tak respon. Aku rasa itu saja persoalan yang banyak bermain di minda anda yang ingin mengupgrade wheelset. Okay, aku rasa lagi tak nak cover. Tak ada kot. Cuma kalau upgrade ke wheelset, apa nama tu, wheelset high profile, jangan lupa inner tube. Kalau pakai clincher lah, kalau pakai clincher, inner tube tu jangan lupa yang panjang lah. Kadang-kadang lupa, kita dah biasa pakai low profile punya apa nama tu, Presta punya mata inner tube tu yang pendek, so lupa nak beli yang panjang. Tu je lah, lain tak ada masalah bagi aku. Alright, kalau kau rasa video ni bermanfaat, kau orang boleh share dan komen dan like video ni, dan jangan lupa subscribe. Alright, aku rasa itu saja. Assalamualaikum dan terima kasih.